Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kumpulan kami akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang neoklasika yang dibawa oleh tokoh sejarah lama iaitu Alfred Marshall. Sebelum kumpulan kami meneruskan penerangan tentang neoklasika yang dibawa oleh Alfred Marshall, terlebih dahulu ingin saya memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu kumpulan Study Squad. Yang pertama, kita ada Suri, Anis, Umi dan saya sendiri iaitu Syahmi dan juga Kum. Pada kali ini, kumpulan kami akan menerangkan beberapa poin yang penting ada dalam neoklasika yang dibawa oleh Alfred Marshall, iaitu yang pertama, 3 penambahbaikan yang dibawa oleh neoclassical school berbanding marginalis dan juga classical school. Dan yang kedua, iaitu penekanan teori neoclassical school ini terhadap permintaan dan juga penawaran. Seterusnya iaitu dalam monetary economy. Dan yang terakhir, apa yang kami akan tekankan dalam tajuk neoklasika ini iaitu struktur pasaran, iaitu dalam aspek pasaran persaingan yang sempurna dan juga pasaran monopoli. Okey, pada kali ini kita pergi kepada pengenalan, iaitu pengenalan kepada ekonomi neoklasika. Seperti yang anda dapat lihat, pada poin yang pertama, pemikiran ekonomi berpendapat bahawa golongan marginalis ini telah diubah kepada neoclassical economy. Pada poin yang kedua, neo ini bermaksud baharu dan diimplikasikan dalam klasikal. Dan poin yang ketiga, ahli ekonomi neoklasik ini adalah marginalis ataupun lain kata ahli ekonomi marginalis, dan mereka ini mementingkan dalam pembuatan keputusan dan juga dalam penentuan harga pada margin. Sekarang kita pergi kepada bahagian yang seterusnya. Poin yang seterusnya yang kita dapat lihat pada kali ini iaitu neoklasika ini terhasil daripada gabungan di antara idea klasika dan juga marginalis. Mereka menggunakan kedua-dua idea ini iaitu klasika dan juga marginalis ini untuk melakukan pengembangan yang lebih lagi. Dan yang terakhir, kita pergi kepada poin di mana yang mengatakan bahawa tokoh yang paling berpengaruh dalam neoklasika ekonomi ini iaitu Alfred Marshall. Sekarang kita beralih kepada poin yang seterusnya iaitu penekanan neoklasika ekonomi ini dibandingkan dengan ekonomi klasik dan juga marginalis. Terdapat 3 poin utama dalam penekanan ekonomi neoklasika ini. Yang pertama yang dapat kita lihat iaitu nilai teori, monetary economy dan juga pasaran persaingan yang bukan sempurna. Sekarang kita pergi kepada nilai teori. Dalam aspek nilai teori ini dapat kita lihat ekonomi klasik ini hanya menekankan dalam aspek penawaran sahaja, manakala ekonomi marginalis ini hanya menekankan dalam aspek permintaan. Kesimpulannya dapat kita lihat di sini dengan adanya ekonomi neoklasik ini, ianya menekankan dalam kedua-dua aspek iaitu permintaan dan juga penawaran. Sekarang kita beralih kepada poin yang seterusnya iaitu ekonomi monetary. Beberapa ahli ekonomi neoklasik iaitu Wiskel dan juga Fisher juga lebih berminat dalam fungsi wang yang ada dalam teori neoklasika berbanding teori klasika dan juga teori marginalis. Sekarang kita pergi kepada poin yang terakhir iaitu pasaran persaingan yang tidak sempurna. Analisis marginal telah dikembangkan oleh ekonomi neoklasikal kepada konfigurasi pasaran selain daripada persaingan tulen, monopoli tulen dan juga duopoli. Is Kumada Maran from Group Study Squad and my metric number is 277487. Today I would like to talk about the 3 implements made by neoclassical for the analysis in economics compared to classical and marginalist school according to Alfred Marshall.
The first improvement is static of supply and the demand. Classical economy focused primarily on the cost of production as the goal of determinant of the price, negation the role of consumers and demand. Margaret School pioneered the concept of marginal utility and emphasized the demand as the crucial factor in the price determinant. However, in the neoclassical economy, Alfred Marshall says that bridge the gap between these two approaches in the indicate both supply and demand curve into a single analyzed framework. This enables a more comparison understanding of the analyzed framework as the price of the determined by the equilibrium point where how the market function as the price determined by the equilibrium point the where the supply and demand curve intersect. As we learn in our economy, this is comparison for the graph, which is the demand and supply curve, the intercept between demand and supply curve, which is the equilibrium price and the equilibrium output. The second one is mathematical formalize and the graphs. In classical economy, primary rely on the verbal argument and the historical analysis, lacking a formal mathematical framework for analysis. However, in Margalin's school, introduced mathematical tool to analyze marginal utility and demand curve, but lack a comparison graphic represent. In neoclassical economy, Alfred Marshall say played a pivotal role in developing and refining mathematical models and graphical reference for the economic analysis. Marshall also introduced fundamental concepts like marginal cost, marginal revenue, elasticity, and used diagram like a supply and demand curve to visualize intellectual economic relationship. Moreover, in this approach provided a more precise and recognized way to analyze economic phenomena. The third one is emphasis on microeconomics and individual choices. This is because in classical economy primarily force and microeconomic issue like national wealth and also international trade with limited attention to the individual behavior and decision making. However, in Marginal School, begin to analyze individual behavior and discuss making, focusing on the concept of marginal utility. This is because in the Marginal School, they focus on the marginal utility, which is kepuasan. In the neoclassical economy, according to Marshall, developed a comprehensive framework for microeconomics, examining how the individual consume or firm making choice under different market conditions. Moreover, this focus on microeconomic fundamental provided a stronger basic for the understanding how long economic system operate. On the other hand, we are going to look at the additional improvement made by these three schools. First one is incomprehension of time and uncertainty. This is because Marshall recognized the importance of time and the certainty in economic decision making, incorporating this factor into his analysis. This is because Marshall is known the importance of the time in the economy. The second one is development of general equilibrium theory. This is because Marshall contributed to the development of the general equilibrium theory, which is examining in the inconsistencies of all the markets within an economy, providing more of the holistic view of economic activity. The third one is force on empirical verification. This is because Marshall emphasized the need of empirical tests and verification economic theory through data analysis and observation, ensuring they are relevant and the accuracy. This is from me.
This is all from me. Thank you. I will pass to the next presenter. Hai, nama saya Anis Atira binti Abdullah. Nombor matrik saya 286377. Okey, saya akan membentangkan tentang bahagian tentang penekanan Alfred Marshall terhadap aspek penawaran dan permintaan sesuatu barang untuk menentukan sesuatu harga sesebuah barang. Okey, di mana seperti yang kita tahu bahawa dari segi marginalis mengatakan teori dalam marginalis mengatakan bahawa permintaan merupakan faktor utama dalam menentukan sesebuah harga. Tetapi bagi Alfred Marshall tidak, bahawa dia mengkaji sesebuah harga tersebut dengan memberi penekanan dari segi aspek penawaran dan permintaan. Alfred Marshall ni dia percaya bahawa harga sesebuah barang dalam pasaran ni dia wujud bukan disebabkan faktor-faktor tertentu, tetapi munculnya harga ni dia wujud sebabnya adanya interaksi berhubung satu sama lain untuk mewujudkan harga pasaran. Okay, oleh sebab itu ditekankan sangat aspek dalam penawaran dan permintaan untuk menentukan harga pasaran. Okey, aspek pertama yang ditekankan oleh beliau iaitu dari segi equilibrium point, di mana kita tahu bahawa equilibrium point itu bermaksud titik keseimbangan. Okay, Alfred Marshall mengatakan bahawa aspek ini, aspek titik keseimbangan ini boleh berhubung antara satu sama lain untuk mewujudkan mewujudkan harga pasaran, di mana kalau kita faham titik keseimbangan ni boleh mewujudkan harga pasaran. So kita akan kaji apa yang boleh mewujudkan harga pasaran melalui titik keseimbangan. Okay. Alfred Marshall mengatakan bahawa harga pasaran kita boleh tentukan melalui titik keseimbangan, di mana seperti yang kita tahu bahawa titik keseimbangan apabila permintaan untuk sesebuah barang, kuantiti permintaan untuk sesebuah barang sama dengan bekalan yang ditawarkan. Apabila dua benda tu berhubung satu sama lain di mana dia sama, maka wujudlah harga pasaran. Okay, menurut teori ekonomi klasik, di mana harga pasaran ni ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Okay. Apabila harga sesuatu barang tu dia melebihi daripada titik keseimbangan, penawaran akan melebihi permintaan. Okey, apabila berlakunya peristiwa ini, harga akan cenderung untuk jatuh. Tetapi sekiranya harga lebih rendah daripada titik keseimbangan tadi tu, permintaan akan melebihi penawaran. Okay, sekiranya peristiwa ini berlaku, harga akan cenderung untuk meningkat. Okay, oleh itu, harga pasaran akan cenderung ke arah titik di mana penawaran dan permintaan adalah seimbang. Okay, konsep ini dikenali sebagai undang-undang penawaran dan permintaan yang merupakan salah satu aspek utama dalam ekonomi neoklasikal. Aspek seterusnya iaitu dari segi cost marginal. Okay. Marshall ni dia sangat menekankan kepentingan cost marginal dan utility marginal dalam menentukan harga pasaran. Okay. Dalam aspek ini, beliau berhujah menyatakan pendapat beliau yang menyatakan pengeluar ni mengeluarkan sesuatu barang dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan menetapkan harga di mana kos marginal ni sama dengan hasil marginal. Okey, tetapi lain pula dari segi pengguna, di mana pengguna ni dia berusaha untuk memaksimalkan dia punya kepuasan dengan mengambil utility marginal sesuatu barang tu sama dengan harganya. Okay, sebagai contoh lah kan. Okay, sebagai contoh, ada dua barang iaitu kasut dan topi. Okay, bagi seseorang pengguna tersebut, dia berpendapat bahawa kasut tu lebih berguna daripada topi. Okay, jadi dia sanggup membayar 2 kali ganda untuk mendapatkan kasut berbanding topi. Okay, contohlah katakan bahawa kasut itu berharga 40 dan topi itu berharga 20. Walaupun topi tu lebih murah daripada kasut, tapi untuk memaksimumkan dia punya kepuasan, dia sanggup membayar 2 kali ganda harga topi untuk mendapatkan kasut. Okey, so kita boleh membuat kesimpulan bahawa kasut menghasilkan 2 kali lebih banyak utility kepada pengguna. Okey, so kat sini dapat membuktikan bahawa cost marginal utility ni menjadi salah satu aspek untuk mendapatkan harga sesebuah pasar, harga barang di satu pasar. Okay, aspek yang terakhir iaitu Marshall menekankan dan membezakan antara kesan jangka pendek dan jangka masa panjang
memberi perubahan dalam penawaran dan permintaan, seterusnya akan menentukan harga sesebuah pasaran. Okay. Beliau ni menyedari bahawa kelok penawaran dan permintaan ni boleh berubah sama ada dalam jangka masa panjang ataupun jangka masa pendek. Kelok penawaran dan permintaan berubah dalam jangka masa panjang disebabkan oleh faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan dalam pilihan penggunaan dan ketersediaan sumber. Okay, sekarang kita akan lihat dari segi jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Okay. Okay, bagi jangka masa pendek, selalunya dia dipengaruhi oleh pemboleh ubah seperti keadaan pasaran semasa, keadaan teknologi dan kos pengeluaran. Jangka masa pendek ni, dia ditakdirkan sebagai tempoh di mana input berubah, boleh ditambah atau dikurangkan. Tetapi kos tetap tidak boleh berubah. Okay. Dalam jangka masa pendek ni, dia terdapat dua kos iaitu dibahagikan dari segi kos tambahan. Di mana kos tambahan itu merupakan kos tetap yang tidak boleh diubah dalam apa-apa jua peringkat pengeluaran. Okay. Contoh kos tetap seperti gaji eksekutif. Okey. Kos yang kedua iaitu kos utama di mana kita dikenali sebagai kos berubah yang mana dia boleh diubah mengikut pengeluaran. Okay, sebagai contoh kos berubah seperti buruh ataupun bahan mentah. Okey. Dalam jangka masa pendek, kelok penawaran adalah berdasarkan kos berubah iaitu buruh tadi. Okey. Kelok kos berubah ialah cerun. Kelok kos berubah ni cerun ke atas dan ke kiri. Kelok kos berubah ialah dia cerun ke atas dan dari kiri ke kanan. Okay. Kelok kos berubah ni menyatakan bahawa semakin tinggi harga produk dan semakin besar kuantiti yang dibekalkan. Dalam jangka masa yang pendek ni dia melibatkan tindak balas yang cepat terhadap perubahan kecil dalam permintaan atau kos pengeluaran. Penekanan dari segi aspek jangka masa pendek ini menjelaskan bahawa bagaimana interaksi antara faktor jangka masa panjang dan jangka masa pendek mempengaruhi pembentukan harga pasaran. Semasa jangka masa pendek, harga mungkin berbeza daripada keseimbangan kerana disebabkan oleh faktor yang sementara. Okey, manakala dari segi jangka masa panjang pula, harga ditentukan oleh keseluruhan faktor dalam perspektif Marshall. Jangka masa panjang ni membolehkan dalam tempoh masa untuk pelarasan yang lebih panjang. Okay, seperti pelaburan dalam teknologi baharu atau perubahan dalam kapasiti pengeluaran. Okay. Dalam jangka masa panjang, semua kos adalah berubah-ubah dan semuanya mesti dilindungi. Sekiranya firma itu ingin meneruskan perniagaan, semua kos perlu ditampung oleh firma tersebut. Okay. Dalam jangka masa panjang, sekiranya berlaku kenaikan harga, perkara ini boleh menyebabkan hasil melebihi kos pengeluaran di mana firma akan mendapatkan keuntungan. Okey, oleh sebab itu aspek ini Marshall mencadangkan bahawa harga pasaran akan mencapai keseimbangan apabila penawaran dan permintaan bertemu. Tetapi semasa jangka masa pendek, harga mungkin berbeza daripada keseimbangan kerana faktor sementara. Manakala sekiranya harga dalam jangka masa yang panjang, tekanan dan pelarasan pasaran akan membawa harga kembali ke tahap di mana bekalan dan permintaan berada dalam keseimbangan. Okay semua, saya akan sambungkan pembentangan tentang Alfred Marshall, tapi saya akan membentangkan tentang ekonomi monetary by Alfred Marshall, di mana ialah salah satu aspek utama kerja dalam revolusinya. Pertama sekali, Alfred Marshall ni adalah seorang ahli ekonomi British dan salah seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam pembangunan ekonomi moden. Karyanya yang paling penting adalah prinsip ekonomi yang diterbitkan pada tahun 1890 dan menubuhkan asas ekonomi klasik. Sebelum itu, sebelum kita menyeroka sumbangan Marshall, mari kita taklifkan dulu apa itu ekonomi monetary. Apa itu maksudnya? Ekonomi monetary ialah mengkaji peranan wang dalam ekonomi, termasuklah fungsinya, kesengkatan aktiviti ekonomi dan prinsip yang mengawal penawaran dan permintaan. Seterusnya,
Marshall juga fokus pada wang di mana Marshall mengiktiraf peranan penting wang dalam sistem ekonomi. Beliau mengembangkan pemikiran ekonomi klasik yang untuk memasukkan peranan dinamik wang dalam pembentuk hasil ekonomi. Baiklah, seterusnya ialah tentang pertukaran medium. Salah satu sumbangan utama Marshall ialah analisisnya terhadap wang sebagai medium pertukaran. Beliau menekankan bahawa wang menjadikan perniagaan lebih mudah, menjadikannya komponen penting dalam fungsi pasaran. Kemudian daripada segi fungsi wang pula, Marshall juga mengelaskan fungsi wang kepada 3 kategori, iaitu medium pertukaran, sebenar nilai dan juga standard pembayaran. Konsep ini menjadi asas untuk memahami peranan wang yang sempurna dalam ekonomi. Marshall juga mentarikkan tentang kuantitatif wang, di mana Marshall membuat sumbangan penting kepada teori kuantitatif wang. Beliau menyiasat hubungan antara kuantiti wang, tahap harga juga tahap aktiviti ekonomi. Seterusnya, pendapat Marshall tentang dasar moneteri di mana Marshall mempertahankan persekitaran moneteri yang stabil untuk merangsang kestabilan ekonomi. Beliau juga menyedari kepentingan sistem kewangan yang teratur untuk mengelakkan tekanan inflasi ataupun deflasi. Sampai itu, beliau juga menekankan dasar moneteri daripada segi kadar faedah. Beliau mengaitkan pendapatan dengan kadar faedah di mana membayangkan pendapatan dan kadar faedah punya hubungan yang negatif. Beliau juga menerangkan bagaimana kadar faedah memegang peranan penting dalam mempengaruhi dalam keputusan ekonomi seperti pada segi saving dan juga pelaburan. Seterusnya, daripada segi keutamaan kecairan. Individu dan perniagaan memegang wang bukan sahaja untuk urus niaga tapi juga sebagai langkah berjaga-jaga terhadap keperluan dan ketidaktentuan masa hadapan. Keutamaan untuk memegang aset cair ini bersaing dengan pelaburan pada aset lain seperti bond, mempengaruhi permintaan untuk kredit dan juga kadar faedah keseluruhan. Kesimpulannya, sumbangan Alfred Marshall ni kepada ekonomi moneteri meninggalkan kesan yang sangat besar dan berkekalan dalam bidang ini. Dengan beliau tentang fungsi wang dan dinamik sistem kewangan terus membentuk pemikiran ekonomi sehingga ke hari ini. Jadi, terima kasih untuk dia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Syarah binti Ramli dan saya akan menyambungkan pembentangan dengan tajuk Emphasize on Market Structure Other than Perfect Competition and Pure Monopoly, which mean saya akan menjelaskan dengan lebih mendalam tentang penekanan struktur pasaran selain daripada persaingan sempurna dan monopoli menurut Alfred Marshall. So sebenarnya Alfred Marshall ni dia terkenal dengan kerjaya dia mengenai persaingan sempurna, namun dia juga turut mengiktiraf kepentingan dan kerumitan struktur pasaran yang lain dan struktur pasaran yang berbeza. Beliau menekankan kepentingan menganalisis struktur pasaran melangkaui persaingan sempurna dan monopoli supaya beliau mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam bagaimana kuasa-kuasa dalam ekonomi ini berinteraksi dan membentuk hasil pasaran. So ini adalah beberapa penekanan utama menurut Alfred Marshall. Pertama ialah persaingan monopoli. So Alfred Marshall ni mengiktiraf kelaziman persaingan monopoli di mana banyak firma mengeluarkan produk yang berbeza yang membolehkan mereka mengawal penentuan harga. Maka Alfred Marshall menganalisis kesan pembezaan produk dan kesetiaan jenama terhadap penentuan harga dan persaingan dalam struktur pasaran ini. Kedua ialah oligopoli. Alfred Marshall ni dia memahami kerumitan oligopoli di mana beberapa firma besar menguasai pasaran. Beliau meneroka dinamik kepimpinan harga, pakatan sulit dan persaingan dalam pasaran oligopoli yang menonjolkan menonjolkan potensi interaksi strategi dan hasil bukan persaingan. Yang ketiga ialah external economy dan diseconomy. So Marshall ni dia memperkenalkan konsep ekonomi luar dan diseconomy. Beliau mengiktiraf bahawa kos pengeluaran boleh dipengaruhi oleh faktor di luar firma individu. Beliau juga meneliti bagaimana faktor luaran ni boleh mempengaruhi saiz dan kecekapan keseluruhan industri, menyumbang kepada pembangunan teori dan organisasi industri. Selain itu ialah yang keempat, which is time and market adjustment. So Marshall ni dia menekankan kepentingan masa dalam pelarasan pasaran, terutamanya dalam pasaran persaingan yang tidak sempurna. Beliau menyedari bahawa firma mungkin mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan permintaan atau persaingan yang membawa kepada penyelewangan sementara dan keseimbangan dan menunjukkan sifat dinamik dalam pasaran.
Yang kelima ialah imperfect information and uncertainty. So, Alfred Marshall ni dia mengakui batasan maklumat yang sempurna dalam pasaran dunia yang sebenar. Dia mempertimbangkan bagaimana ketidakpastian dan asimetri ni dapat menjejaskan harga, persaingan dan hasil pasaran. Maka beliau memperkenalkan konsep kuasi sewa untuk menerangkan keuntungan yang sementara yang dikaitkan dengan maklumat yang tidak jelas. Selain itu ialah yang terakhir, yang keenam ialah government intervention and regulation. So, Alfred Marshall ni dia mengiktiraf potensi peranan campur tangan kerajaan dalam pasaran persaingan yang tidak sempurna. So, beliau menyokong dasar yang bertujuan menggalakkan persaingan dan mencegah amalan yang tidak adil untuk melindungi para pengguna. Beliau juga menekankan keperluan untuk peraturan yang berkesan untuk memastikan hasil pasaran yang cekap dan adil. So kesimpulannya, dengan memfokuskan kepada struktur pasaran melampaui persaingan sempurna dan monopoli tulen, Alfred Marshall ni dia menjelaskan dengan lebih mendalam tentang bagaimana pasaran berfungsi dalam dunia sebenar. Analisisnya terhadap monopoli, oligopoli, ekonomi luar dan disekonomi akan terus relevan dalam kajian ekonomi kontemporari, struktur pasaran dan sektor perindustrian. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih.